PJPK Tingkatan 5, 2.0 Penyalahgunaan bahan subtajuk penagihan berulang. Penagihan berulang ialah keadaan seorang penagih yang telah dipulihkan tetapi kembali menagih. Antara contoh penagihan berulang ialah kembali menagih dadah, rokok dan ketagihan alkohol. Di Malaysia, masalah penagihan berulang merupakan satu cabaran besar kepada negara. Apakah faktor utama yang menyumbang kepada kecenderungan penagihan berulang dalam kalangan penagih dadah, perokok dan peminum alkohol? Secara teorinya, apabila lebih ramai penagihan berulang diberikan khidmat rawatan dan pemulihan, seharusnya bilangan yang kembali menagih semakin berkurang, tetapi hakikatnya yang berlaku adalah sebaliknya. Antara sebabnya yang kurang keyakinan diri dan mudah terpengaruh dengan rakan dan kurang sokongan keluarga. Keluarga bukan sahaja pendorong, malah menjadi penguat semangat untuk memastikan kejayaan penagih menjalani kehidupan yang positif. Justru, sokongan keluarga dianggap penting dalam memastikan golongan penagih ini mampu melakukan perubahan dalam hidup mereka. Klasifikasi Penyakit Antarabangsa WHO 1994 menyifatkan ketagihan terhadap sesuatu bahan termasuk alkohol dan dadah sebagai gangguan mental. Berikut adalah keratan-keratan akhbar yang berkaitan dengan penagihan berulang dalam kalangan remaja. Oleh yang demikian, pemantauan khusus sangat penting dalam menjaga dan membantu remaja agar tidak terjebak dalam kegiatan penagihan dadah, minum alkohol dan merokok. Punca utama berlakunya penagihan berulang disebabkan oleh diri sendiri yang tidak mampu menepis godaan, rintangan dan cabaran dalam kehidupan mereka. Kebanyakan mereka ini terdiri daripada individu yang mudah beremosi dan mudah menghadapi tekanan sosial daripada keadaan persekitaran. Antara punca penagihan berulang seperti yang berikut. Yang pertama, pengaruh rakan. Bekas penagih akan kembali kepada tabiat lama kerana terpengaruh dengan rakan yang masih menagih. Mereka tidak dapat menolak ajakan untuk kembali menagih kerana banyak menghabiskan masa bersama. Yang kedua, tekanan emosi. Keadaan diri bekas penagih yang berasa rendah diri dan dipandang serong menjadikan emosi mereka tertekan dan tidak stabil. Bekas penagih mengambil bahan terlarang untuk melupakan tekanan emosi yang dialaminya. Yang ketiga, stigma masyarakat. Segelintir masyarakat masih memandang negatif dan tidak memberikan peluang kepada bekas penagih untuk membuktikan bahawa mereka telah insaf dan ingin meneruskan kehidupan mereka. Keadaan bekas penagih yang tidak diterima oleh masyarakat ini membuatkan mereka tertekan dan bergaul semula dengan rakan penagih yang menerima mereka. Punca yang keempat ialah di sisi keluarga. Terdapat segelintir bekas penagih yang tidak diterima dan disisihkan oleh ahli keluarga walaupun telah insaf. Sikap tidak ambil peduli ahli keluarga akan menyebabkan bekas penagih kesunyian dan mendorong ke arah penagihan semula. Manakala yang terakhir iaitu masalah keuangan. Bagi penagih yang telah sembuh, mereka mungkin kehilangan pekerjaan yang menyebabkan mereka hilang punca pendapatan. Berasa tertekan dengan masalah keuangan dan kesempitan hidup menyebabkan mereka kembali menagih untuk melupakan masalah. Penagihan berulang boleh mendatangkan keburukan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Namun, individu yang terlibat dalam penagihan ini boleh dipulihkan dan mampu berhenti sepenuhnya sekiranya mendapat sokongan pelbagai pihak. Kesan daripada ketagihan dadah, rokok dan alkohol boleh mendatangkan keburukan kepada kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, sistem saraf pusat iaitu otak dan saraf tunjang boleh mengalami kerosakan sekiranya individu yang ketagihan ini berterusan mengamalkan kegiatan yang tidak sihat ini. Berikut merupakan kesan penagihan berulang kepada perokok, penagih dadah dan penagih alkohol. Kita lihat kesan ketagihan dari sudut alkohol. Seseorang itu akan hilang koordinasi gerak tubuh dan juga gangguan kepada pertimbangan dan kewarisan fikiran dan mengakibatkan kecederaan diri. Pemandu yang mabuk boleh menyebabkan kematian kepada pengguna jalan raya yang lain disebabkan ketidakseimbangan mental yang dialami semasa kejadian. Kajian saintifik menunjukkan berkaitan antara pengambilan minuman beralkohol dalam kalangan wanita yang mengandung dengan kecacatan janin dalam kandungan yang dikenali sebagai fetal alcohol syndrome.
Kesan ketagihan rokok. Individu yang merokok berisiko mendapat penyakit seperti bronkitis kronik, emifisia dan kanser paru-paru. Asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif boleh mengakibatkan individu yang berdekatan terdedah kepada asap rokok tersebut dan secara tidak langsung menjadikan perokok pasif berisiko. Bagi wanita yang mengandung pula, kekurangan oksigen dalam hemoglobin disebabkan oleh pertambahan kandungan karbon monoksida boleh menyebabkan janin dalam kandungan tidak membesar dengan normal. Sekarang kita lihat kesan ketagihan dada. Penagihan ini menyebabkan kerosakan kekal kepada sistem saraf pusat tubuh jika diambil dalam jangka masa panjang. Ketagihan dada akan meningkatkan denyutan jantung dan tekanan darah. Keadaan ini jika tidak dirawat boleh menyebabkan pendarahan dalam otak, kerosakan otak dan kematian. Disebabkan perniagaan hilang pertimbangan diri, mereka akan sering bertengkar dengan rakan sekeliling sama ada di sekolah, di tempat kerja maupun di rumah. Pasangan hidup penagih berisiko mendapat penyakit kelamin atau penyakit seperti HIV, hepatitis B dan C. Sokongan dan pembangkitan keluarga, rakan dan masyarakat dalam program pemulihan amatlah penting untuk memastikan penagihan berulang tidak berlaku dalam kalangan bekas penagih. Sokongan ahli keluarga dari segi emosi dan kasih sayang serta prihatin masyarakat amat penting bagi mengelakkan mereka kembali menagih. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dilakukan bersama untuk menangani masalah penagihan berulang, iaitu aktiviti sosial. Memberikan peluang kepada individu tersebut melibatkan diri dengan aktiviti sosial dalam masyarakat setempat, merangka aktiviti sosial yang bermanfaat untuk golongan remaja. Seterusnya, aktiviti bersukan. Mengurangkan tahap stres seseorang daripada kembali kepada sifat ketagihan rokok, dadah dan alkohol bagi menjamin kecergasan diri, kecergasan minda dan kesihatan. Dan akhir sekali iaitu aktiviti keagamaan. Dengan melibatkan diri dalam aktiviti keagamaan yang mendorong remaja menjalani hidup yang lebih baik dari segi fizikal dan mental. Menyediakan aktiviti keagamaan yang boleh menarik minat mereka mendekatkan diri kepada Tuhan seperti aktiviti ceramah agama dan kem solat. Cara membantu mengatasi masalah penagihan berulang. Yang pertama, keluarga harus tabah dan kuat dalam membantu menangani masalah penagihan berulang. Bantulah mereka dengan kerap berinteraksi secara terbuka semasa mereka menjalani sesi pemulihan. Memberikan nasihat supaya individu tersebut dapat mengawal diri dalam menangani tabiat merokok, minum alkohol serta penyalahgunaan dadah. Dari aspek masyarakat pula, masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membentras masalah penyalahgunaan bahan. Masyarakat perlu mewujudkan aktiviti seperti gotong royong, kem dan sebagainya untuk memberikan persekitaran yang selamat dan membantu bekas penagih melupakan ketagihan mereka. Dari perspektif rakan perlulah memainkan peranan dengan menerima bekas diri penagih yang berusaha untuk pulih dengan memberi mereka peluang dan bantuan. Tunjukkanlah mereka kasih sayang dan sama-samalah dengan mereka melakukan aktiviti yang sihat.